bagaimana anda melukis unjuran ortogon? Okey, ini adalah step-step yang ada dalam buku teks awak. Okey, nombor 1, kenal pasti jenis sata, arah objek. Okey, arah pandangan awak, arah pandangan pada objek. Lukiskan garisan normal daripada semua bucur objek kepada sata. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Sambungkan titik-titik persilangan normal bersata untuk melukiskan bentuk unjuran ortogon. Lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Label semua bucur dan panjang sisi. Okey, awak tengok ni adalah 4 contoh. Okey, ini adalah pandangan X. Maksudnya pandangan daripada atas. So, satah mengufuk. Kemudian kita akan lukis garisan normal dan kemudian garisan unjuran ortogon. Kemudian kita label. Okey, so awak tengok soalan yang pertama adalah bentuk kubus. So, bila kita buat satu garisan normal, kita unjurkan garisan ni. Ada macam ni. So, kita akan nampak bentuk segi empat macam ni lah. So, bila kita lukis, kita akan lukis bentuk macam ni. Kemudian kita akan labelkan. So, awak tengok pandangan atas tu, dia ada E dengan D tu, awak akan unjurkan garisannya sama kan. So, D terlindung di sebalik E. So, awak akan buat slash E, E slash D. So, E kita nampak dulu. So, yang ini F slash dengan C. Okay, yang ini A, H. Okay, A tu terlindung. So, H slash A. Yang ini G slash dengan B. Okay, kemudian kita labelkan panjang dia. So, kita akan nampak 4 cm dan juga 2 cm. 3 cm tu nampak tak? Kita tak nampak pada pandangan atas. Okay, yang kedua, kuboid. Kuboid yang tegak berdiri ni. So, kita unjurkan. Kita akan nampak segi empat tepat begini. Okay, kemudian kita akan lukis dengan ukuran yang sebenar dan labelkan. So, dengan pada atas tu, D dengan H tu adalah selari. D slash dengan H. H kita tak nampak. Dia terlindung di sebalik D kalau daripada pandangan X. So, C dengan G. Kemudian, bawah tu ialah A dengan E dan B dengan F. Panjang dia 2 cm dengan 3 cm. 4 cm tu nampak tak? Tak nampak. Daripada pandangan X kita tak nampak. Okey, ini adalah silinder daripada pandangan X. So, kita unjurkan garisan tu. Kita akan nampak daripada atas ialah bentuk bulatan. So, dengan berapa jejari kita lukiskan jejarinya adalah 2 cm. Okay, next one ialah bentuk cone. Okay, cone ni kita unjurkan garisan dia. Ada 3 daripada bucu ke atas tu puncak dia dengan tepi tu. So, kita akan nampak satu bulatan dengan satu titik. Titik tu adalah puncak yang kita tengok pada pandangan X lah. So, bila kita lukiskan bulatan, panjang dia jari dia akan jadi 2.5 cm. Okay, next. Okay, yang ini adalah pandangan Y. So, bila daripada pandangan Y, kita akan nampak satah mencancang. So, kita unjurkan ke belakang. So, kita akan nampak bentuk segi empat. Okay, segi empat ni kita lukiskan dan kita labelkan. So, H dengan E. E tu terlindung di sebalik H. So, H slash E, G slash F. Bawah tu B slash C, A slash dengan D. Ukurannya berapa? 4 cm dengan 3 cm. 2 cm nampak tak? Tak nampak daripada pandangan Y. Okay, next ialah bentuk kuboid ini juga. Kita unjurkan garisan dia ke belakang sebab dia pandangan Y. Dia jadi satah mencancang dan kita akan dapat garisan segi 4 tepat. So, bila kita lukis, kita akan labelkan. So, yang bawah ni E. E slash apa? E slash H. Kemudian F slash dengan G. Atas tu kita akan nampak B slash C, A slash D. Kita akan tulis huruf yang kita nampak dulu daripada pandangan Y tu. Okay, next one. Bila bentuk silinder daripada pandangan Y, apakah bentuk yang kita nampak? Adakah kita nampak bentuk melengkung tu? Kita tidak akan nampak pada bentuk melengkung tu ya. So, kita akan nampak bentuk segi empat sebenarnya. Okay, so dengan ukuran dia. Okay, 3 cm. Tinggi dia 3 cm dan ini adalah 4 cm. Kenapa kita nampak 4 cm? Itulah dia punya jari. 2 cm, 2 cm. Okey, so ini adalah contoh-contoh dalam buku teks awak. Dia ada 3 pandangan daripada sini. X, Y dengan Z. Z ialah pandangan atas. So, awak tengok pandangan atas tu. Kalau diuncurkan setiap titik-titik tu, garisan tu, kita akan nampak bentuk segi empat tepat dengan ada 3 bahagian di dalamnya. So, kita condong tu, kita tak nampak pada pandangan atas lah. Dan label huruf tu pastikan awak nampak huruf mana dulu. So, E slash D. Bukan D slash E. Okay. Dan kemudian labelkan panjang dia juga. Okay, next. Kalau daripada pandangan X. Okay, awak tak akan nampak lah garisan LI tu. So, dia akan nampak depan ni saja. Kalau berdiri dekat X tu, awak hanya nampak segi 4
KBGC ni je. Dan awak nampak ini sahaja. Okay, yang ini terlindung. KL ni terlindung dengan garisan ni. Sebab tu dia ada K/L dengan J/I. So ada dua bahagian je awak nampak daripada pandangan X. So awak takkan nampak 1, 2, 3, 4 ni awak takkan nampak. Nombor 2 dengan 4 takkan nampak lah seunjuran ortogon tu. Okay, kalau daripada pandangan Y, dia akan bentuk macam tu. Okay. Bentuk macam trapezium jugalah ni kan. Okay. Dan labelkan dia punya huruf, ikut huruf mana yang awak nampak dulu. Okay, next. Bagaimanakah anda membanding dan membeza objek dan unjurannya? Okay, panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon suatu objek berbeza mengikut arah pandangan. Okay, contoh 1. Jika sisi objek adalah selari dengan satah bagi unjuran ortogon, maka panjang sisi objek itu adalah sama dengan sisi unjuran. So, kalau objek tu selari dengan satah, yang awak lukis tu pun akan sama dah punya panjang. Okay, yang kedua, jika sisi objek yang membentuk sudut adalah selari dengan satah bagi unjuran ortogon, maka saiz sudut pada objek itu adalah sama dengan saiz sudut pada unjuran ortogon. So, maksudnya kalau sudut yang terbentuk tu, sudut yang awak nampak tu, selari dengan satah yang awak tengok tu, maknanya sudut dia akan sama lah. Okay, contoh ni soalan dalam buku teks awak ni, dia ada dua pandangan X dengan Z. Okay, kalau awak tengok daripada pandangan atas, awak hanya nampak TUPQ dalam bentuk segi empat tepat. Awak tidak akan nampak bentuk condong tu. Bayangkan awak berada di atas bangunan yang tinggi dan awak nampak objek ini. So, awak takkan nampak yang condong tu. Awak hanya nampak satu garisan TUPQ membentuk segi empat tepat. Okey, so apa yang dikatakan panjang sama atau tidak sama, awak akan nampak TU tu. Okey, panjang TU ni. Okey, dengan PQ ni sama. Awak nampak pada atas memang 2 cm. Tak berubah. Sebab dia selari dengan satah yang awak akan tengok dekat bawah ni. Okey, tetapi panjang PT dengan panjang QU adalah berbeza. For the real object, sebenarnya panjang dia 10 cm. Macam mana saya boleh tahu 10 cm? Saya gunakan Pythagoras lah. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 100. Punca kuasa 2, 100 adalah 10. Tetapi bila awak tengok pada pandangan atas, awak tidak akan nampak 10 cm tersebut. Awak hanya nampak 6 cm. So, dia berubah dekat situ. Okay, sebab apa? Dia tidak selari dengan satah. Ni satah awak kat bawah, satah mengufuk. Tapi garisan QU dengan PT ni tidak selari. So, dia akan berubahlah panjang dia. Okay, next one. Kalau tengok daripada pandangan X. Okay, tengok pada pandangan X, awak akan nampak bentuk segitiga, betul? So, panjang sisi UR, QR dengan UQ. Tadi UQ tadi saya kira 10 cm kan? Dia tidak akan berubah. Sebab apa? Dia selari dengan satah mencancang yang awak lukis kat sini. So, awak tengok kat sini, satah mencancang dia selari. Selari dengan satah, dengan objek itu, so dia tidak berubah. So, panjang sisi TP, QQ, PS, TS dan UR serta semua sudut tidak berubah pada unjuran ortogon sebagaimana dilihat daripada X. Itu maksudnya, okay? Okay, so next time kita akan belajar 7.2 pelan dan donghakan. Assalamualaikum. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.